Jadi kalau satu malam ponting 1 cupah, 2 malam ponting 2 cupah, 3 malam ponting 1 dam, 1 ekor kambing. Itu hukum kalau orang yang meninggalkan bermalam di Mina, dan ini adalah wajib pada pendapat pertama, dan ini pendapat yang paling kuat, Al-Azhar, yang paling jelas, yang paling diterima. Tetapi ada juga pendapat kedua mazhab Syafi'i, yaitu sunat mabit di Mina. Maka jika ditinggalkan 1 atau 2 atau 3 malam, sunatlah dikeluarkan denda. Kalau 1 malam sunat keluar 1 cupah, 2 malam sunat keluar 2 cupah, 3 malam sunat keluarkan 1 dam. Ini sama macam mazhab Hanafi. Jadi pokoknya dalam masalah ini Imam Syafi'i ada 2 pendapat. Dan inilah yang telah disebutkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, yang bagi an yabita bi Mina fi layaliha wa hal hadzal mabit wajibun am sunnatun qaulan li Syafi'i rahimahullah ta'ala. Hendaklah seseorang itu mabit di Mina pada malam-malam hari tasyrik. Adakah mabit ini wajib atau sunat? Terdapat 2 pendapat bagi Syafi'i rahimahullah ta'ala. Pendapat yang Azhar, yaitu yang lebih nyata, yang lebih jelas, mabit adalah wajib. Pendapat yang kedua ialah sunat. Jika mabit ditinggalkan, dia akan didenda dengan membayar dam. Jika kita mengatakan bahawa mabit itu wajib, maka dam pun wajib. Kalau kita katakan sunat, maka dam pun sunat. Jadi makna di sini dalam mazhab Syafi'i ada 2 pendapat, tetapi yang lebih kuat, yang dipegang ialah mengatakan wajib. Tapi Ustaz, kalau kita nak pegang pendapat sunat boleh tak? Kalau tak ada apa-apa halangan dan darurat, kita selalu bersifat berhati-hati, ambil yang terpaling kuat. Itu dalam masalah khilafiyah. Khilafiyah mana perbezaan pendapat. Jadi kalau ada perbezaan pendapat, selalu kita pegang pada pendapat yang ramai, pendapat yang lebih kuat, yang lebih jelas. Seperti yang tadi disebutkan, pendapat yang lebih kuat jelas ialah bermalam di Mina adalah wajib. Tetapi kalau dia tidak bermalam, dia kena bayar denda. Kalau dia tak ada uzur, kalau dia ada uzur, kalau dia ada uzur, tidaklah kena denda sama sekali. Siapa pula yang tak kena denda tu? Itulah mereka yang gugur kewajipan bermalam di Mina dan tidak dikenakan denda. Golongan yang pertama yang diberikan kemaafan atau kebebasan daripada bermalam Mina ialah pengurus air. Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, pakcik Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta izin pada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menginap di Mekah pada malam-malam Mina, disebabkan tugasnya mengurus air dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkannya. Nabi izinkan. Zaman dulu tuan-tuan tak ada paip. Jadi pakcik Nabi Abbas bin Abdul Muttalib ni kerja dia apa? Dia kontrol air pergi Zam-Zam. Jadi orang ribu-ribu datang semua nak ambil Zam-Zam. Tuan-tuan pergi haji semua nak ambil Zam-Zam. Tapi kita sekarang mudah, ada paip, banyak paip, senang kita ambil air. Tapi sekarang kat Mekah ni zaman Nabi tu hanya perigi. Jadi kalau semua orang nak ambil berebut-rebut boleh gaduh. Jadi Abbas bin Abdul Muttalib dia kontrol. Cedok air bagi orang minum, cedok air bagi. Jadi kalau dia dah sibuk dengan nak bagi orang minum air, bila nak pergi ke Mina? Tak ada masa. Jadi Nabi pun excusekan dia, tak apalah, dia tak payahlah. Dan kemudian Nabi tak tuntut pula bayar denda. Kalau wajib, macam kata Imam Hanafi tadi, mesti bayar. Tapi Nabi tak minta dia bayar. Itu menunjukkan perkara itu sunat, kata Imam Hanafi lah. Baiklah. Orang yang kedua ialah pengembala haiwan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi keringanan kepada pengembala-pengembala ternak agar meninggalkan bermalam di Mina. Tak apalah, korang ni jaga binatang haiwan ternak. Kenapa pula Ustaz special saja? Contoh kena ingat, pada hari tasyrik orang-orang masih menyembelih korban. Jadi orang-orang yang menjaga binatang haiwan ternak ni semua sibuk. Dia ni beli, dia ni nak sembelih dia tu. Jadi lembu, kambing, unta. Jadi kalaulah sekiranya dia sibuk dengan orang ramai, kemudian bila masa dia nak pergi ke Mina, okey, nanti bagi excuse, tak apalah, dia tak payah pergi bermalam di Mina. Dan Nabi pun tidak tuntut dia bayar apa-apa. Jadi itu dah 2 golongan. Golongan yang ketiga
ketiga ialah yang mempunyai keuzuran. Macam mana pula yang ada uzur? Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, sesiapa yang ada uzur dengan sebab-sebab yang lain, seperti orang yang ada harta yang ditakuti kehilangannya, kalaulah dia sibuk dengan mabit di Mina, ni dia pergi haji tapi bawa duit berkoyak-koyak macam nak pergi menikah anak dara Arab. Ya, dara Arab mahal tuan, 100,000 rial tak cukup lagi. Jadi dia bawa duit banyak-banyak. Apa lah bawa duit banyak-banyak. Dah bawa duit banyak-banyak nak simpan pula, takut lagi. Alamak, aku simpan kat Mekah ni, aku pergi duduk kat Mina nanti orang masuk rumah bilik aku, habis duit aku dia sapu. Dia bimbang tuan. Tapi sebab tu saya katakan, kalau kali kita ni nak pergi Mekah ni tuan-tuan ni, baik haji atau umrah, jangan bawa duit Phuket banyak-banyak. Bawalah 100-200. Ustaz, 100-200 ada nak belanja apa? Tak, ini cuma letak kat poket je, dia pakai. Kalau betul nak belanja besar, kita lah siap-siap masuk dalam bank kita di Singapura, POSB ke, bank mana ke, buat debit card. Debit card. Jadi apabila kita kat Mekah, duit nak pakai duit, cocok masuk ATM. Mana-mana ATM machine yang ada kat Mekah, kat Madinah, semua boleh masuk. Masukkan ATM machine, tekan pin number, keluar duit berapa banyak. Itu lagi bagus. Jadi kita tak bimbang duit kita hilang, kita pergi tawar apa, duit kena penyamun. Sekarang tuan-tuan dan puan-puan, bukan kata orang pergi haji semua tu kerana pergi haji. Yang nak pergi haji kerana penyamun pun ada juga. Ada orang pelik, Ustaz, saya pergi depan Kaabah, saya menangis depan Kaabah, lepas tu duit saya kena curi. Ada ke orang curi depan Kaabah, Ustaz? Orang di Kaabah ni yang pergi nak ibadat lah, yang nak pergi mencuri, dia mencuri lah. Nampak tuan-tuan? Jangan kita ingat semua begitu, semua jadi wali. Tak ada. Wali pun banyak. Tuan, dia kita cakap lah, kata tu lah. Jadi itulah hakikatnya. Jadi kalau sekiranya nak pergi Mekah ni tuan, nak bawa duit banyak, tak perlu. Zaman dulu mungkin susah lah, kita terpaksa bawa duit dalam tangan, hard cash. Tapi sekarang Alhamdulillah, semua internet, semua komputer. Jadi masuk di dalam bank sini, sana boleh keluar. Berapa nak pakai? 100. Keluar 100. Berapa nak pakai? 200. Jadi senang. Tak payah kita tukar duit. Alamak, dah terlebih pula tukar duit. Nak balik Singapura, nak tukar balik duit Singapura, dah rugi lagi. Baiklah. Itulah dia tuan-tuan. Jadi kalaulah sekiranya orang yang ada harta, dia takut kehilangan hartanya dengan dia sibuk mabit di Mina, ini satu keuzuran. Boleh dia tinggalkan mabit di Mina. Dan yang kedua, orang yang khawatir akan kemudaratan dirinya atau hartanya bersamanya. Dia khawatir diri dia mudarat. Kenapa? Kalau Ustaz, saya ni semput lah, saya ni bimbang lah, banyak orang ni, hama-hama ni semua ni, nanti penyakit H1N1 pula. Itu pun satu kebimbangan juga. Dah memang dia pun ada rekod pula, tak sihat tubuh badan. Jadi kalau macam tu, boleh ke dia tidak bermalam di Mina? Ini satu keuzuran lagi. Boleh dia meninggalkan bermalam Mina kalau dia khawatir mudarat pada diri dia. Walaupun sekarang dia sihat, tapi memanglah ada sakit-sakit insurans pun tak ada tuan-tuan. Jadi dia bolehlah meninggalkan bermalam di Mina. Dan yang ketiga, orang yang ada pesakit yang perlu jaga. Macam orang kerja nurse, doktor, dia terpaksa nak merawat pesakit-pesakit ke hospital. Macam mana ni malam ni bermalam ke Mina, aku ni patient ada ni. Kalau semua doktor dah pergi ke Mina, habislah patient semua meninggal. Jadi terpaksa dia nak kena jaga. Habis tertinggal lah kalau macam ni, tak dapat bermalam, diberikan kemaafan. Nampak tuan-tuan? Islam ni agama yang mudah. Walaupun memang ada peraturan, tapi selagi kita tidak menyalahi peraturan itu untuk kita cari jalan keluar, maka diharuskan. Demikian pula kalau sekiranya kita menjaga keluarga kita yang sakit. Misal kata ada anak dengan mak dia pergi haji, anak ni nak jaga mak tak sihat, duduk kat rumah Azizia. Habis kalau saya duduk kat Mina, mak tinggal seorang, kesian dia, nak berjalan pun tak boleh. Habis boleh ke saya tinggalkan bermalam kat Mina, saya jaga mak saya? Boleh. Jadi dalam perkara ini ada kelonggaran.